Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan ibadah korban? Ibadah korban dalam bahasa Arab sebagai udhiyah. Udhiyah yang bermaksud binatang gembalaan yang disembelih pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik, yang ni 11, 12 dan 13, dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat, kalau maksud korban ni tuan-tuan, udhiyah ni dia ada 3 syarat. Yang pertama, binatang gembalaan. Gembalaan, binatang yang kita pelihara. Tuan-tuan, binatang yang kita memang sifat dia adalah sifat binatang peliharaan. Lembu, kambing, salih alaihi Muhammad lagi, kerbau, unta, kucing. Tak boleh lah, kucing tak boleh makan. Rusa, macam mana rusa? Rusa yang kita pelihara, boleh tak kita buat korban? Tahun ni insyaAllah saya buat korban rusa, boleh tak? Tak boleh, sebab sifat rusa ialah binatang liar, walaupun dia dipelihara. Faham tak? Baik, salih semak. Yang kedua pada ni, disembelih pada hari raya korban dan hari tasyrik. Disembelih pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik. Hari raya korban 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, salih alaihi wasallam, tu waktu dia. Yang ketiga, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu niat dia, bukan sebab yang lain. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Ni dalil pensyariatan korban. Allah sebut. Tuan-tuan dengar ayat ni, tuan-tuan akan rasa gelisah kalau tuan-tuan tak buat korban. Nabi kata, sungguhnya telah kami berikan kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ni ulama mufassirin sebut dengan dua benda. Yang pertama, Al-Kautsar ini ialah telaga yang diberikan kepada Nabi SAW nanti di Yaumul Qiyamah. Bercerita telaga ni besar, telaga ni cantik, telaga ni manisnya lebih manis pada susu, lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih pada susu, pasir-pasirnya daripada permata-permata, daripada lu'lu'ah mutiara, cawan-cawannya sebanyak bintang di langit. Nabi cerita. Itu yang pertama disebut sebagai Al-Kautsar. Yang kedua, ulama mufassirin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia menyebutkan yang dimaksudkan Al-Kautsar itu ialah kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Jadi maksud dia, telah kami berikan kepada kamu wahai umat Muhammad SAW kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Dengan nikmat yang kita dapat ni, Allah suruh kita buat benda. Fasalli rabbika, sembahyanglah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan buat korban. Korban ni tuan-tuan, dia ibadat tahunan kepada orang yang mampu. Tuan-tuan, Allah bagi kat kita nikmat. Tuan-tuan kira setahun punya nikmat macam mana? Daripada tahun lepas sampai tahun ni, ada kita dapat anak, nilai dia bukan RM700 kan. Ada orang dapat cucu, ada orang beli kereta baru. Dah lah beli kereta, dia kata Jepun tak pandai buat kereta, dia pergi modify pula kereta tu. Ni handphone, tambah rumah, beli rumah baru. Berapa banyak nikmat yang kita dapat dalam tahun tu, setahun tu. Tu tak kira lagi yang material, yang gaji, yang bentuk bisnes-bisnes kita, projek pendapatan kita. Tu tak kira lagi kesihatan tubuh badan kita yang bukan nilai dia 1,000, 2,000. Mata ni, nikmat mata Allah bagi kita, nikmat tangan, nikmat kaki. Punya banyak nikmat tu. Agak-agak nilai dia ada ke 700? Allah minta 700 ya tuan-tuan. Dengan nikmat punya banyak tu, Allah minta 700 je untuk kita buat korban. Faham tak ni? Patut tak kita tak buat dengan nikmat Allah bagi kita banyak ni? Patut tak kita tak buat korban? Tak patut tuan. Kalau tuan-tuan rasa 700 itu banyak, tuan-tuan bahagi dia sehari RM2 je. RM2 je. Pagi-pagi tadi lepas subuh belanja kawan makan RM10 dah. Lepas tu pergi market belanja dah RM30-40 dah. Maka tengah hari dah berapa sehari saja berapa banyak kita belanja. Allah minta RM2 je untuk spare korban buat setahun sekali je. Lepas tu Nabi SAW marah sangat pada orang yang Allah bagi kemampuan tapi tak buat korban. Dia kata, jangan dekat tempat sembahyang kami, orang yang Allah bagi kelebihan kat dia kepada dia tak buat korban. Nabi SAW sangat marah. Baik tuan-tuan sekalian, hadis Nabi SAW pensyariatan korban. Ma'amil ibni Adam
yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jal min ihrqatin dam. Tidak ada salli ala Sayyidina Muhammad amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah, yakni menyembelih korban. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, kemudian dengan maksud diletakkan di atas timbangan. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebelum dia jatuh ke bumi lagi. Oleh itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mengenai dalil ijma', para ulama sepakat bahawa korban itu adalah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama. Cuma ulama berbeza pendapat dalam meletakkan hukumnya, sama ada wajib ataupun sunat sahaja. Jumhur setuju ini syariat dalam agama. Yang khilaf, sebagai ulama kata wajib, sebagai ulama kata sunat. Tak ada yang kata makruh, tak ada yang kata haram. Dua, apakah hukum pelaksanaan ibadah korban? Hukum ibadat korban adalah sunat muakkad pada mazhab Imam Syafi'i. Bagi yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama Muslim, yang kedua baligh dan berakal, yang ketiga bebas dan merdeka, dan yang keempat mampu. Mari kita tengok kita semua ada tak kriteria ni? Muslim, Muslim dah. Dua, baligh, dah lagi. Baligh dah, anak pun ada dah, tak boleh apa lagi. Tiga, berakal. Baligh dan berakal, yang kedua. Yang ketiga bebas, yang merdeka. Yang keempat mampu. Ini selalu orang pakai yang ni yang dia tak buat korban ni sebab ini tak mampu Ustaz. Tak mampu. Mari kita tengok definisi mampu tu apa. Ulama fiqh menyebutkan mampu ini ialah dia memiliki lebihan belanja setelah ditolak nafkah dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya. Sama, dia mempunyai lebihan nafkah setelah ditolak tanggungan diri, nafkah untuk dirinya dan ahli keluarganya. Selesai. Bila nafkah tu? Nafkah itu merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal. Tiga benda ni. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Bila? Untuk hari raya dan hari tasyrik saja. Okey. Jadi nak faham lusa hari apa? Esok Sabtu, lusa, Ahad kita raya kan. Tuan-tuan tengok Ahad ni raya, kemudian hari tasyrik 3 hari, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 4 hari ni tuan-tuan tolak nafkah diri, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tolak nafkah keluarga, makanan, pakaian, tempat tinggal. Ada tak lebihan duit nilai 700? Ada tak, saya tanya ni? Kalau ada, kena buat korban. Tu aja, simple aja. Kalau ada, kena buat korban. Kita duduk dalam kategori mampu. Kalau tak buat nak jawab apa kak nak? Dia selalu kata orang isap okok lagi nak jawab banyak. Kan? Siapa isap okok tak buat korban, siap jawapan depan Allah. Okok boleh beli, korban tak boleh nak buat. Salih al-Syamad. Baik, dadah sekalian, salih al-Syamad. Faham? Jadi sehingga Imam Syafi'i kata apa? Aku tidak memberi keringanan, aku tidak memberi rukhsah, yakni keringanan, untuk meninggalkannya bagi siapa yang mampu melakukannya. Yakni Imam Syafi'i memandang makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu. Jangan kira dengan Allah tuan. Allah tak pernah kira dengan kita. Bagi kita segala nikmat, macam-macam nikmat Allah lagi. Kita berkira dengan Allah. Nak bagi nak lokit 700 tuan-tuan. Tuan-tuan tak mau 700 kok banyak sangat tu cari. Ada 500 setengah pun ada. Ada 200 setengah pun ada. Tapi tak mampu sangat tu, cari tempat murah-murah sikit. Asalkan tolonglah buat korban. Kalau tuan-tuan tak buat tahun ni, tuan-tuan tolonglah adjust supaya dapat tahun depan tuan-tuan buat. Tahun ni kot tak sempat dah lah, masjid pun dah tutup dah, tak sempat dah. Pastikan tahun depan kita buat.
Ni yang duk ada kat depan saya ni. Pastikan kita setiap orang buat. Ada sahabat-sahabat kita yang mengaji luar negara tuan sekalian. Masuk time ibadat korban ni, dia jadi macam keraian untuk keluarga. Anak-anak dia siap tabung. Tabung anak-anak dia sendiri. Dia simpan duit untuk dia buat korban untuk diri dia. Dia simpan. Siap lekat gambar kambing je kat tabung. Lagi 4 bulan nak sampai time korban tu, beli dah kambing tu. Beli kambing lah. Kemudian dia bela kambing tu, dia bagi makan kambing tu. Kita duduk apartmen tak boleh lah buat macam tu. Ni kampung-kampung kan tu. Sampai hari korban dia sendiri bawa api kat masjid apa semua, buat sembahyang korban. Punya seronok meraihkan majlis disebut sebagai ibadah korban. Kita ni, saya tak minta banyak lah tuan-tuan. Nak minta satu keluarga, satu bahagian pun cukup dah. Benar tak sekalian? Baik. Wajibkah ibadat korban? Walau macam mana pun tuntutan dia, pada mazhab Syafi'i, korban tidak wajib. Walaupun sangat-sangat dituntut. Sampai Nabi kata apa? Siapa tak buat korban, jangan mai dekat tempat sembahyang kami. Orang yang ada kemampuan. Nabi marah. Pun begitu, tak sampai kepada peringkat wajib. Sebab Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, idza dakhalatil ashr, salli ala sayyidina Muhammad, wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'an. Apabila tiba 10 Zulhijjah dan seorang daripada kamu menginginkan untuk menyembelih korban, maka janganlah dia memotong, yakni mengambil bulu atau rambutnya sedikit pun. Jadi hadis ni cerita apa? Dua benda. Yang pertama, Nabi sebut bila masuk 10 Zulhijjah, daripada 1 sampai 10 tu, dan seorang tu dia teringin nak buat korban, Nabi sebut dalam ayat tu, dalam hadis tu Nabi kata apa? Wa arada, siapa yang teringin nak buat. Jadi di sinilah dalil mazhab Syafi'i pegang. Dia kata apa? Bila Nabi sebut siapa teringin nak buat, dengan maksud ini optional. Siapa nak buat, buat. Siapa tak buat, tak buat lah. Yang kedua, dalam hadis ni cerita apa? Tentang larangan memotong kuku, membuang rambut. Saya ingat dulu-dulu memang kita tak tahu. Tapi semenjak ni, semenjak ada Facebook, ada WhatsApp ni, semua dah basically dah aware. Bermula daripada 1 Zulhijjah itu, orang yang nak buat korban, dia dilarang untuk potong kuku. Ni saya ni mana ada pernah ada misal kan. Dia rasa macam nilai macam dia rasa ni. Simpan, tak boleh nak buang. Rambut tak boleh potong, kuku tak boleh nak potong. Larangan apa? Larangan makruh. Tapi kalau nak dapat kesempurnaan, buatlah. Sebab nanti bila kita buat sembelihan, bila gugur darah, gugur bulu-bulu, gugur sekali dengan rambut-rambut kita, dengan kuku-kuku kita, maka berguguran dosa-dosa tu. Itu tuntutannya. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dah buat korban, siapa yang tu? Orang yang buat korban tu. Orang yang buat korban tu. Ahli keluarga dia, ya, ahli keluarga juga disunatkan untuk benda yang sama.